Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Kita bertemu di dalam program yang pertama berkenaan tentang pembacaan kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullahu taala yang lebih dikenali dengan nama Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Dan sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kitab yang saya gunakan adalah bahasa Arab, namun saya akan terjemahkan apa yang dibaca. Ia adalah Jami' Tirmizi, kitab yang berkenaan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka di dalam cetakan saya pada muka surat yang ketujuh, maka telah dimulakan berkenaan tentang tarjamatul Imam At-Tirmizi, sejarah ringkas Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Setiap daripada kita mungkin ada yang kenal Imam Tirmizi. Ahlan Abdul Rahman, Fatimah Az-Zahra, Safia Sapian, Ayu Hafiz, Sandra Madi, kemudian Ina Azman, Puzia Kadi, As-Sulaimi, Acin Alin, Yana Suzana dan juga Rahimah serta Dewi Yulia dan sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Lalu setiap daripada kita mungkin ada yang kenal dan mungkin ada yang tak kenal sepenuhnya, maka dibawakan sejarah ringkas Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka di sini siapakah beliau? Nama beliau adalah Muhammad. Dan nama penuh beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahha. Lalu nama beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahha rahimahullahu ta'ala. Beliau dikenali dengan nama kunyah Abu Isa. Abu Isa itu adalah kunyah. Menjadi kebiasaan orang yang terdahulu, mereka lebih gemar dipanggil dengan kunyah berbanding pada waktu itu nama sebenar. Maka kunyahnya adalah Abu Isa. Nama beliau adalah Muhammad bin Isa. Beliau berasal daripada, maka beliau dinisbahkan kepada Bani Sulaim. Sebab itu dipanggil juga dengan gelaran As-Sulami. Dan berasal daripada tempat yang dipanggil sebagai Tirmiz, maka sebab itu beliau dikenali dengan nama Tirmizi. Dan para ulama yang terdahulu, mereka menggunakan perkataan Tirmizi dengan 3 cara bacaan. Sebab itu kadang-kala kita dengar yang pertama ada yang menyebut Tirmizi. Tirmizi kata pada perenggan yang kedua, kata Ibnu Daqiqil Aid, Tirmizi al-mustafidhu 'ala al-alsinah,
yang biasa disebut pada setiap zaman adalah panggilan Tirmizi, ta berbaris bawah dan juga mim berbaris bawah. Dan ada juga yang pada waktu itu membaca dengan perkataan Turmuzi, ta berbaris depan dan mim berbaris depan, Turmuzi. Dan yang ketiga dibaca dengan pandangan Tarmizi, ta berbaris atas, mim berbaris bawah. Maka kata Ibnu Daqiqil Aid, Tirmizi. Berkata Ibnu Manzur, Turmuzi. Dan berkata Ibnu Sayyidin Nas, Tarmizi. Maka dua-dua boleh. Tirmizi, Turmuzi ataupun Tarmizi, ketiga-tiganya adalah boleh. Maka ianya adalah nama tempat yang kita panggil sebagai Tarmizi, Turmuzi ataupun Tirmizi. Ianya adalah nama tempat. Maka kata penulis, ianya pada zaman kita taqa'ul yaum fi junubi Jumhuriyah Uzbekistan. Tempat ini berada di Uzbekistan pada zaman ini yang terletak bersempadan dengan negara Afghanistan. Terletak di Uzbekistan bersempadan dengan Afghanistan. Maka ini tempat yang kita kenali sebagai Tirmizi ataupun Tirmizi pada zaman kita. Bilakah Imam Tirmizi rahimahullah lahir? Maka secara ringkas beliau telah lahir, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau telah lahir pada tahun 209. Beliau telah lahir pada tahun 209 Hijrah. Ada mengatakan tahun 210. Dan beliau hidup selama 70 tahun. Maka wafatnya beliau pada tahun 279. Lahir pada tahun 209 Hijrah dan wafat meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah. Kemudian tajuk yang seterusnya adalah berkenaan tentang perjalanan beliau menuntut ilmu. Ini biasa para ulama yang terdahulu, mereka melakukan perjalanan menuntut ilmu ke tempat-tempat yang jauh. Pada waktu itu ke tempat-tempat yang walaupun sukar untuk sampai, tetapi mereka sampai apabila mereka tahu ada guru hadis, ada ilmuwan hadis di kawasan tersebut. Maka sebab itu kata penulis berkenaan tentang Imam Tirmizi, lam najid an bidayati hayatil Imam Tirmizi al-ilmiyah ma yu'tina surah wadihah. Kami tak menjumpai tentang secara jelas bilakah Imam Tirmizi memulakan perjalanan dia. Kalau macam Imam Muslim kita belajar ataupun kita akan lihat pada usia 12 tahun dah pergi menuntut ilmu. Imam pada waktu itu Imam Abu Daud usia yang muda menuntut ilmu. Tapi Imam Tirmizi tidak ada penjelasan yang jelas pada usia berapa beliau mulakan perjalanan ilmu. Namun beliau berkata, kata penulis, yang jelas kepada kita bahawa Imam Tirmizi telah mula hafal Al-Quran pada usia yang muda. Beliau telah belajar ilmu-ilmu yang berkenaan tentang hadis, berkenaan tentang penulisan pada usia yang sangat muda, dan beliau telah menuntut ilmu daripada kawasan negara beliau terlebih dahulu, dan guru beliau yang pertama adalah bernama Salih bin Abdullah Al-Bahili. Ini guru beliau, guru Imam Tirmizi yang awal-awal bernama Salih bin Abdullah Al-Bahili rahimahullah, yang telah wafat meninggal dunia pada tahun 231 Hijrah. Ini guru Imam Tirmizi yang awal, Salih bin Abdullah Al-Bahili. Dan kemudian kita nampak Imam Tirmizi tidak sempat berjumpa dengan ulama-ulama yang lain kerana berbeza tempat. Imam Tirmizi tak sempat berjumpa dengan Ali ibn al-Madini. Imam Tirmizi tak sempat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun mereka ini hidup sezaman, kerana jarak yang jauh yang ada di antara Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Maka siapakah guru-guru Imam Tirmizi? Itu pun kita patut kenal guru-guru Imam Tirmizi. Maka penulis di sini kongsikan beberapa nama guru Imam Tirmizi rahimahullah.
Maka guru Imam Tirmizi antara yang nombor satu yang kita dengar tadi, Salih bin Abdullah Al-Bahili. Salih bin Abdullah Al-Bahili. Daripada sini juga kita boleh kenal nama-nama ulama hadis. Kita boleh kenal. Mungkin kita tak kenal mereka sebab kita tak tahu latar belakang mereka. Kita kenal Imam Tirmizi, Imam Muslim, Imam Bukhari. Tapi bila kita lihat kepada guru-guru Imam Tirmizi, menjadikan pada waktu itu mudah untuk kita memahami tentang nama-nama ulama yang terlibat dalam mengembangkan hadis. Maka pada perenggan terakhir muka surat yang ketujuh, maka dinukilkan nama-nama guru Imam Tirmizi. Nombor satu, Salih bin Abdullah Al-Bahili, yang mana beliau wafat tahun 231 Hijrah. Muka surat yang ke-8, antara guru Imam Tirmizi adalah Ahmad bin Muhammad As-Simsar. Ahmad bin Muhammad As-Simsar meninggal dunia pada tahun 235 Hijrah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di TikTok, yang berada di Facebook, sebenarnya ini siri pertama yang kita sedang membaca berkenaan tentang hadis-hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih lagi berada pada mukaddimah. Ahlan-ahlan Ahmad Hanafi Dahlan, kemudian Su dan juga Haifa serta sahabat-sahabat yang lain. Kemudian guru Imam Tirmizi yang ketiga adalah Muhammad bin Amr As-Sawwaq. Muhammad bin Amr As-Sawwaq wafat 236. Para ulama yang terdahulu mereka ambil berat tentang tarikh lahir, tarikh wafat guru-guru dan juga ulama yang diambil hadis, nak tengok sama ada perawi ini pernah berjumpa dengan orang tersebut ataupun tidak. Maka mereka ambil berat. Sebab itu mereka tulis bila tarikh wafat. Maka Muhammad bin Amr bin Sawwaq tahun 236 Hijrah. Yang keempat antara guru Imam Tirmizi adalah Sulaiman bin Sulam Abu Dawud rahimahullah. Sulaiman bin Sulam Abu Dawud wafat tahun 238, dan banyak lagi sebenarnya. Maka daripada sini kata penulis, kenapa Imam Tirmizi pada perenggan seterusnya, kenapa Imam Tirmizi tak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Padahal dahsyat kot, Imam Ahmad bin Hanbal adalah antara ulama hadis yang dahsyat pada zaman tersebut. Maka pada perenggan seterusnya beliau menyebut kerana Imam Tirmizi masuk lewat ke kota yang Imam Ahmad bin Hanbal berada. Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241 Hijrah. 241 Hijrah. Imam Tirmizi hanya masuk ke Baghdad, ke kota Imam Ahmad bin Hanbal selepas daripada kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tak sempat jumpa. Maka manakah tempat-tempat yang Imam Tirmizi pernah pergi mencari ilmu? Tempat-tempat yang Imam Tirmizi pernah mencari ilmu, maka beliau belajar banyak di Khurasan. Di negara kelahiran beliau. Kemudian Imam Tirmizi pergi ke Iraq. Kemudian pergi ke Hijaz. Dan pada waktu itu beliau pergi juga ke tempat-tempat seperti Baghdad dan lain-lain. Tetapi beliau tidak sempat pada waktu itu untuk pergi ke Mesir, pergi ke Syam seperti mana yang ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi. Walaupun ada banyak ulama hadis, tapi ada dua tempat yang pasti Imam Tirmizi tak masuk atas apa pun sebab. Yang pertama Syam dan yang kedua adalah Mesir. Kemudian pada perenggan yang ketiga, maka kita nak kenal dalam kitab Tirmizi yang kita baca ini, siapakah 9 orang guru yang paling banyak Imam Tirmizi nukilkan hadis mereka di dalam kitabnya. Berapakah jumlah guru Imam Tirmizi? Maka jumlah guru Imam Tirmizi tersangat-sangat banyak yang beliau nukilkan di dalam kitab
Jami' Tirmizi ini ada lebih kurang 208 guru. Banyak, Masya Allah. Guru saya pun hanya beberapa puluh je yang mana belajar daripada mereka. Sama ada fiqh, sama ada bahasa Arab, bahasa Urdu dan sebagainya. Hanya beberapa puluh. Guru Imam Tirmizi terlalu ramai dan tak semua yang beliau nukilkan hadis mereka di dalam kitab jami'nya. Tapi dalam kitab jami'nya ada 208 guru yang beliau ambil hadis. 208 guru. Sebab itu kata penulis Imam Tirmizi ada ambil hadis daripada Imam Muslim, ada ambil hadis daripada Abu Daud, Imam Abu Daud, wa adadu syuyukhihi allazina rawa anhum fi jami'ihi, dan bilangan guru-guru yang Imam Tirmizi ada ambil hadis daripada mereka di dalam kitab jami'nya, total ada 208. Dekat sini kita boleh belajar bagaimana orang yang terdahulu begitu banyak guru yang mereka ada. Begitu banyak guru yang mereka ada. Dahaganya mereka dan pada waktu itu bersungguhnya mereka dalam pada untuk menuntut ilmu. Ada 208. Namun kata penulis, Imam Tirmizi banyak mengambil hadis dalam kitab jami' beliau daripada 9 orang. Dan 9 orang inilah kita nak tahu nama. So kita akan baca berkali-kali. 9 orang inilah yang kita nak tahu nama. Maka siapakah 9 orang ini? Maka 9 orang ini yang pertama, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Qutaibah bin Sa'id. Hadis yang pertama kita dah nampak Qutaibah bin Sa'id nanti. Maka Qutaibah bin Sa'id adalah guru yang paling banyak Imam Tirmizi kongsikan hadisnya, iaitu sebanyak 606 hadis. 606 hadis. Abu Raja Qutaibah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini semua ulama-ulama hadis yang hebat. Mereka habiskan usia mereka dalam pada untuk memelihara, menjaga, mengajar hadis-hadis dan juga sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama, guru Imam Tirmizi, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, ada 606 hadis yang Imam Tirmizi nukilkan dalam kitab jami' beliau. Yang kedua, Muhammad bin Bashar ataupun dikenali sebagai Bundar. Muhammad bin Bashar ataupun dikenali sebagai Bundar, wafat tahun 252 Hijrah. Tahun 252 Hijrah beliau wafat. Imam Tirmizi nukilkan dalam kitab beliau 442 hadis. 442 hadis. Ini pada kedudukan yang kedua. Yang ketiga, yang paling banyak Imam Tirmizi nukilkan hadisnya di dalam kitab Jami' Tirmizi adalah Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan wafat pada tahun 239 Hijrah. Wafat 239 Hijrah. Imam Tirmizi nukilkan 492 hadis. 492 hadis. Tadi Qutaibah bin Sa'id, kemudian Muhammad bin Bashar ataupun Bundar, dan yang ketiga adalah Mahmud bin Ghailan Al-Mirwazi. Kita akan nampak banyak nama-nama imam ini semasa kita baca kitab hadis Jami' Tirmizi. Maka ini yang ketiga. Yang keempat adalah Hannad bin Sari, Hannad ibnu Sari. Yang ini pun pada hadis yang pertama kita jumpa nama dia. Hannad ibnu Sari rahimahullah wafat pada tahun 243 Hijrah. 243 Hijrah. Imam Tirmizi nukilkan daripada guru ini dalam kitab ini sebanyak 280 hadis. Masih banyak. 280 hadis pun masih banyak. Kita hadis yang kita hafal, kita ingat pun baru berapa. Ini sebenarnya nak menyuntik semangat kita untuk pada waktu itu mempelajari hadis dan sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan juga yang dijadikan sebagai amalan. Yang kelima,
Antara guru yang Imam Tirmizi banyak nukilkan hadis mereka adalah Ahmad bin Mani' Al-Baghawi. Ahmad bin Mani' Mim Nun Ya Ain. Ahmad bin Mani' Al-Baghawi wafat tahun 244 Hijrah. 244 Hijrah, dan hadisnya yang ada dalam Tirmizi sebanyak 249 hadis. 249 hadis. Maka ini pada kedudukan yang kelima. Yang keenam adalah Muhammad bin Yahya Al-Adani. Muhammad bin Yahya Al-Adani, yang mana Imam Tirmizi ambil hadis daripada beliau ketika mana Imam Tirmizi di Mekah. Muhammad bin Yahya Al-Adani, yang mana beliau wafat pada tahun 243 Hijrah. Yang hadis yang Imam Nawawi ambil daripada beliau dalam kitab ini adalah sebanyak 180 hadis. Sebenarnya hadis yang Imam Nawawi belajar daripada guru ni mungkin lebih banyak, tetapi setelah ditapis, setelah dilihat kepada kesesuaian tajuk yang kita akan belajar nanti, maka pada waktu itu hanya beberapa hadis sahaja yang dikongsi. Sebab Imam Tirmizi dia ada cara penyusunan dia. Pada waktu itu dia ada kriteria dia yang nak menunjukkan apa hadis ini sahih ataupun tidak. Maka itu sahaja yang beliau ambil. Walaupun sebenarnya banyak lagi hadis yang mana Imam Tirmizi ambil daripada guru-guru ini. Maka ini yang keenam. Yang ketujuh adalah Muhammad ibnul Ala Abu Quraib kunyahnya. Muhammad ibnul Ala Abu Quraib kunyahnya, wafat pada tahun 247 Hijrah. Wafat 247 Hijrah. Sebanyak 176 hadis. 176 hadis. Kemudian yang ke-8, Ali bin Hujr As-Sa'di. Ali bin Hujr As-Sa'di wafat pada tahun 244 Hijrah. 244 Hijrah. Bilangan hadis yang Imam Tirmizi ambil daripada beliau dan nukilkan dalam kitab ini 163 hadis. 163 hadis. Dan yang ke-9, Abd bin Humaid bin Nasar. Abd bin Humaid bin Nasar, beliau wafat tahun 249 Hijrah, dan bilangan hadis yang Imam Tirmizi ambil dan letakkan dalam kitab hadis ini adalah 158 hadis. Maka kata penulis, fahaula min kibari masyayikh Tirmizi alladzina yablugh majmu'u riwayatihim nisfa hijamil kitabi aw akthar. Kenapa kita nak kenal guru-guru Imam Tirmizi yang 9 ini? Kerana 9 orang guru Imam Tirmizi inilah penuh lebih daripada separuh kitab Tirmizi dengan riwayat mereka. Lebih daripada separuh kitab Tirmizi adalah riwayat-riwayat mereka. Sebab itu kita nak kenal nama-nama mereka. Sebab inilah guru-guru yang telah berjasa mendidik Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Lalu ahlan-ahlan kepada semua yang baru join, saya nampak ramai yang baru join. Ini adalah siri yang pertama yang mana saya berkongsi berkenaan tentang Sunan Tirmizi. Terutamanya saya mengajar ini adalah untuk pelajar-pelajar madrasah ibu saya, Hidayatul Muttaqin. Namun sengaja saya buat live supaya kalaulah ada yang join maka dapat juga manfaat daripada pengajian-pengajian hadis. Maka ini adalah guru Imam Tirmizi yang 9 dalam periwayatan hadis. Namun jangan kita lupa, guru yang banyak mengajar kepada Imam Tirmizi tentang bidang hadis adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ataupun Imam Bukhari. Imam Tirmizi pernah berguru dengan Imam Bukhari berkali-kali,
Tapi ada satu tempoh ketika mana Imam Bukhari menyelamatkan diri daripada penguasa di tempat dia, maka Imam Bukhari pernah duduk dengan Imam Tirmizi lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Namun, kenapa langsung tidak ada hadis Imam Bukhari di dalam riwayat Tirmizi? Kerana ketika mana Imam Bukhari telah datang ke berjumpa dengan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi belajar banyak daripada Imam Bukhari, pada waktu itu kitab sahih telah siap. Kitab ini yang kita baca telah siap. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, kerana guru-guru Imam Tirmizi kebanyakannya adalah guru-guru yang sama kepada Imam Bukhari juga. Dan ulama' yang terdahulu, mereka ambil berat tentang kurangnya sanad. Sebab sanad, kalau kurang perawi, maka sanad itu dia lebih kuat dan sanad itu lebih baik. Maka kebanyakan guru-guru Imam Bukhari adalah guru Imam Tirmizi. Maka kalaulah diletakkan nama Imam Bukhari, maka hadis itu bertambah satu perawi. Dan riwayat lebih kurang perawi menggambarkan lebih cantik, indah, elok sesuatu sanad hadis tersebut. Maka ini antara dua sebab, kata para ulama, kenapa Imam Tirmizi tidak menukilkan hadis-hadis Imam Bukhari walaupun beliau belajar lama dengan Imam Bukhari. Satu, kerana Imam Bukhari berjumpa dengan Imam Bukhari setelah kitab ini selesai. Dan yang kedua, sebabnya kerana guru Imam Bukhari adalah guru yang sama kepada Imam Tirmizi rahimahullah kebanyakannya. Sebab itu pada perenggan seterusnya, wa amma Syaikh Tirmizi fi sana'atil hadis wa naqdihi alladhi nadharahu wa akthara anhu fihi fa huwa al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Guru yang banyak mengajar Imam Tirmizi tentang kehalusan sanad, hadis dan sebagainya, kata penulis adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari yang banyak Imam Tirmizi pada waktu itu berdebat. Berdebat zaman dulu adalah pada perkara yang baik. Berdebat, munazarah, bertanya soal adalah banyak daripada Imam Bukhari. Bertahun-tahun dia belajar daripada Imam Bukhari. Kemudian kata penulis, kemudian wakafahu faharan, dan cukuplah itu sebagai kebanggaan di mana Imam Tirmizi dapat bermunazarah, bermunaqashah, dan pada waktu itu ambil banyak manfaat daripada Imam Bukhari. Seterusnya, antara guru lain yang pada waktu itu Imam Tirmizi banyak juga belajar adalah pada waktu itu Imam Abu Zur'ah dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Ad-Darimi. Pada perenggan seterusnya, antara guru lain yang Imam Tirmizi banyak belajar tentang sana'atul hadis, tentang kehalusan ilmu hadis dan tentang perawi yang mempunyai pada waktu itu kecacatan yang tersembunyi yang menjadikan hadis itu lemah. Yang banyak juga Imam Tirmizi belajar adalah Imam Ad-Darimi, ataupun nama penuhnya adalah Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, yang ada juga kitab hadis tersendiri. Yang kedua adalah Imam Abu Zur'ah rahimahumullahu ta'ala. Maka ini tiga imam, Bukhari, Imam Darimi dan juga Imam Abu Zur'ah. Namun dalam kitab Al-Ilal, Imam Tirmizi highlightkan yang paling banyak beliau ambil manfaat adalah Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dan kemudian barulah Imam Abu Zur'ah dan juga Imam Ad-Darimi rahimahumullahu ta'ala. Maka ini adalah guru-guru yang banyak pada waktu itu diambil hadis oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kemudian pada muka surat yang ke-9, dan Imam Bukhari pun ada hadis yang dia tak tahu dan Imam Tirmizi tahu. Masing-masing ada kelebihan. Maka sebab itu pada awal muka surat yang ke-9 dinukilkan beberapa hadis yang Imam Tirmizi sebut, aku tahu hadis ini, tetapi Imam Bukhari tidak pernah dengar hadis ini. Sebab zaman dahulu nak mencari hadis adalah satu pengorbanan yang besar. Dan ada guru yang sempat Imam Tirmizi jumpa, Imam Bukhari tak sempat.
Ada guru yang Imam Bukhari jumpa, yang Imam Tirmizi tidak sempat. Kemudian daripada sudut kitab-kitab, penulis bawakan senarai nama kitab. Antara kitab Imam Tirmizi, Al-Jami' yang kita sedang baca ini. Kemudian Al-Ilalus Saghir yang banyak menceritakan tentang apakah yang Imam Tirmizi nak sampaikan dalam kitab Jami'-nya. Dan yang ketiga, Al-Ilalul Kabir, dan juga banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain. Seterusnya, penulis membawakan tajuk tentang anak-anak murid Imam Tirmizi, yang mana kita rasa saya masuk terus kepada hadis. Lalu kita akan masuk terus kepada hadis insya-Allah. Sebab mukaddimah nanti kita akan baca sedikit demi sedikit, tapi kita nak mula masuk kepada hadis. Lalu saya akan baca dalam bahasa Arab dan kemudian saya akan terjemahkan pada waktu itu, kecuali sanad. Sanad saya tidak akan terjemahkan. Apakah maksud sanad? Rantaian perawi daripada Imam Tirmizi sehinggalah kepada baginda Nabi SAW. Itu dipanggil sanad. Maka dalam setiap riwayat, dan itulah bagaimana nak menggambarkan betapa ulama yang terdahulu mereka bukan sekadar hafal hadis. Mereka pada waktu itu ingat tentang sanad perawi hadis, supaya hadis itu terpelihara daripada kecacatan-kecacatan yang ada pada perawi yang tertentu. Kecacatan-kecacatan perawi ada banyak. Ada yang pada waktu itu mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kurang daripada sudut mengambil berat tentang hafazan, lemah hafazan mereka. Ada yang pada waktu itu mereka tak ambil berat berkenaan tentang perkara-perkara yang lain, yang mana kalau dalam kitab ilmu dirayah, kita akan belajar tentang kecacatan-kecacatan yang boleh ada pada perawi hadis. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Tirmizi, bahkan kebanyakan ulama hadis, mereka kongsikan bukan sekadar hadis, tetapi daripada siapa hadis itu diambil sampai kepada Nabi SAW. Kita nak hafal hadis pun susah, maka apatah lagi nak menghafal sanad. Maka sanad saya tak terjemahkan. Apakah sanad? Rantaian perawi daripada Imam Tirmizi sampailah kepada baginda Nabi SAW. Maka kalau dalam cetakan kitab saya adalah pada muka surat yang ke-53. Saya sekadar baca hadis, baca terjemah, dan pada waktu itu beberapa pengajaran, 1-2 pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis. Maka saya tidaklah akan pergi detail kepada perbahasan fiqh, kerana pelajar mak saya yang 5 orang ini pun mereka memang telah belajar tentang fiqh dan lain-lain. Maka Imam Tirmizi, kitab hadis beliau dikenali dengan Jami' dan juga Sunan. Jami' Tirmizi dan Sunan Tirmizi. Lalu pada muka surat yang ke-12, ini sekadar. Apakah Jami'? Maka dalam kitab hadis yang 6, kitab hadis yang 6 adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Dalam kitab hadis yang 6, kemudian kalau nombor 7 ada Muwatta Imam Malik dan sebagainya. Dalam kitab hadis yang 6 ada 2 kitab hadis yang dikenali sebagai Jami'. Maka apakah itu Jami'? Jami' adalah istilah para ulama hadis, di mana kalaulah pada waktu itu adanya pengarang kitab hadis yang letakkan di dalam kitab hadisnya ada 8 tajuk besar. Mana-mana kitab hadis yang ada 8 tajuk besar beserta dengan hadis-hadis yang mencukupi, maka kitab hadis itu dipanggil Jami'. Sebab itu kita panggil Jami' Tirmizi. Dan ada berapa Jami'? Ada 2. Jami' Bukhari dan juga Jami' Tirmizi. Jami' Bukhari dan juga Jami' Tirmizi. Jami' maksudnya yang merangkumi. Dia merangkumkan hadis-hadis yang mencukupi untuk 8 tajuk besar. Apakah 8 tajuk penting tersebut? Sahabat-sahabat boleh catat. Yang pertama, Siyar. Sinyara.
Dan apakah itu siar? Siar adalah hadis-hadis yang berkenaan tentang perjalanan hidup Nabi. Kita panggil sirah juga. Maka siar adalah hadis-hadis berkenaan tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Maka itu adalah tajuk yang pertama. Yang kedua, adab. Adab adalah berkenaan tentang tata cara dalam melakukan sesuatu. Tata cara ketika mana makan, ada hadis-hadisnya. Tata cara ketika mana keluar masuk bilik air, maka itu ada hadis-hadisnya. Maka adab-adab, maka itu adalah tajuk yang kedua. Siar, yang kedua adab. Yang ketiga, tafsir. Maka pengarang hadis bawakan hadis-hadis yang cukup, yang banyak berkenaan tentang tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Maka ini adalah yang ketiga, tafsir. Yang keempat, berkenaan tentang akidah, berkenaan tentang akidah. Dan yang kelima, berkenaan tentang fitan. Fitan bermaksud adalah ilmu-ilmu yang berkenaan tentang akhir zaman ataupun berkenaan tentang masa yang akan datang. Maka ini adalah yang kelima, fitan. Yang keenam, ilmu-ilmu berkenaan tentang tanda-tanda kiamat, al-ashrat. Ilmu berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Hadis-hadis berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Yang ketujuh, ilmu yang berkenaan, hadis-hadis yang berkenaan tentang ilmu ahkam ataupun permasalahan fiqh. Itu yang ketujuh. Dan yang ke-8 adalah hadis-hadis yang berkenaan tentang manaqib. Apakah maksud manaqib? Kelebihan orang-orang yang tertentu seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka mana-mana kitab hadis yang ada hadis-hadis berkenaan tentang 8 tajuk ini, maka kitab itu para ulama hadis gelar sebagai jami'. Maka Imam Tirmizi, kitab hadisnya dikenali sebagai Jami' Tirmizi. Dan mana-mana kitab hadis yang tak ada salah satu daripada 8 tajuk ini, maka tidak dipanggil sebagai jami'. Maka jami' ada dua, Jami' Tirmizi dan juga Jami' Bukhari. Bererti dalam kitab hadis yang telah dikarang oleh Imam Tirmizi dan Imam Bukhari, ada pada waktu itu ke-8 tajuk penting ini. Dan Imam Tirmizi punya kitab juga dikenali sebagai Sunan Tirmizi. Maka jangan pening pula, apa pula Sunan ni? Maka Sunan sebenarnya adalah hadis-hadis, kitab hadis yang disusun berdasarkan tajuk fiqh. Dia bermula dengan kitab taharah, kemudian datang kitab solat dan lain-lain. Maka bila para ulama hadis susun kitab dia mengikut tajuk fiqh, maka dikenali sebagai Sunan. Dan itulah yang kita nampak, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Abu Daud, kerana pada waktu itu para ulama hadis susun kitab mereka berdasarkan tajuk-tajuk fiqh. Maka Imam Tirmizi dapat kedua-dua title. Beliau punya kitab mendapat title Jami' kerana ada 8 tajuk besar tadi, dan dapat juga title Sunan kerana pada waktu itu beliau susun berdasarkan tajuk fiqh. Lalu mungkin kalau kali pertama dengar rasa berat, tapi sebab itu saya cuba bawa dalam bentuk santai. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu kita baca lagi sedikit. Okey. Maka bab yang pertama, kata Imam Tirmizi, muka surat yang ke-53 dalam cetakan saya, Abwabut Taharah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang pada waktu itu berkisar tentang bab taharah. Taharah maksudnya adalah suci. Lalu suci yang dimaksudkan di sini adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang suci daripada hadas dan juga daripada khabath, iaitu daripada najis. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah penegasan Imam Tirmizi bahawa ini adalah hadis-hadis yang sahih daripada Nabi. Kita kena faham pada zaman Imam Tirmizi, maka banyak ulama hadis pada waktu itu mereka bila tulis hadis, mereka campur adukkan dengan
Asar maksudnya riwayat-riwayat para sahabat yang bukan hadis. Maka itu adalah style ulama-ulama pada zaman Imam Tirmizi rahimahullah. Mereka campur adukkan antara hadis Nabi dan juga asar para sahabat radhiyallahu anhum. Maka bila Imam Tirmizi mulakan kitabnya dengan bab taharah dan beliau highlightkan an Rasulillah, ini semua adalah hadis-hadis yang daripada Nabi. Imam Tirmizi nak berbeza daripada ulama hadis yang lain pada zamannya, maka Imam Tirmizi nak sebut kitab ini hanya ada hadis-hadis sahaja, dan pada waktu itu diasingkan pada waktu itu tentang riwayat para sahabat, asar para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dalam bab taharah ini ada banyak subtopik, ada banyak pecahan dia. Maka yang pertama adalah babu ma jaa la tuqbalu salatun bighairi tahur. Bab pada hadis yang menerangkan, riwayat yang menerangkan bahawa tidak diterima solat tanpa tuhur, tanpa tuhur. Maka dalam bahasa Arab ada tuhur. Tuhur maksudnya perbuatan untuk membersihkan diri daripada hadas dan najis. Maka itu tuhur. Ta berbaris depan. Kalaulah tahur, ta berbaris atas, ianya bermaksud air. At-tahur ay al-ma', air yang digunakan untuk membersihkan diri. Maka tuhur kalau ta berbaris depan bermaksud perbuatan menyucikan diri daripada hadas dan juga daripada najis. Itu kalau ta berbaris depan, al-fi'il, perbuatan. Kalau ta berbaris atas memberi maksud akan air yang digunakan untuk bersuci. Maka hadis yang pertama, kalaulah sahabat-sahabat nak lihat terjemahan hadis, maka boleh ambil daripada telegram saya, Kuliah Umar Aziz. Dah dikongsikan di situ hadis-hadis berkenaan tentang apa yang kita baca. Dah dikongsikan di sana. Maka boleh ambil daripada situ. Ada dalam bentuk poster, ada dalam bentuk penulisan. Ini semua usaha-usaha pelajar-pelajar yang 5 orang ini, mereka yang pada waktu itu mereka buat untuk memudahkan urusan semua. Maka kalaulah ada yang nak tahu terjemahan lebih detail, boleh ambil nanti daripada telegram Kuliah Umar Aziz. Okey, maka kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala. Wa bihi ilaihi selalunya guru hadis akan gunakan. Apa maksud wa bihi ilaihi? Maksud wa bihi ilaihi adalah wa bis sanadil muttasil, dengan sanad yang berterusan. Maksudnya saya yang ini adalah tulisan Imam Tirmizi, maka saya ada sanad dia. Maka sebab itu sebelum saya baca sanad Imam Tirmizi, saya pada waktu itu membuat pengakuan saya pun ada sanad yang berterusan. Tirmizi ini saya belajar daripada guru saya. Guru saya belajar daripada gurunya sampailah kepada Imam Tirmizi. Maka sebab itu diringkaskan dengan ucapan wabihi ilaihi, dan dengan ataupun kalau panjang wabis sanadil muttasil minna ilal imam Tirmizi, dengan sanad yang berterusan yang telah kami dapat sampailah kepada Imam Tirmizi. Qala, berkata Imam Tirmizi. Itu maksud wabihi ilaihi qala apabila digunakan untuk mengajar hadis secara bersanad. Maka sebab itu pada setiap hadis saya akan berkata wabihi ilaihi qala, wabihi ilaihi qala, baru saya masuk kepada hadatsana, nak membuat pengakuan saya pun ada sanad yang berterusan sampailah kepada Imam Tirmizi dan bersambung sanad daripada Imam Tirmizi. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ini nama guru yang banyak Imam Tirmizi sebut. Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abu Awanah an Simak bin Harbin tahwil qala wa haddatsana Hannad. Hannad adalah guru Imam Tirmizi yang lain. Qala haddatsana Waqi'un an Israil an Simak an Mus'ab bin Sa'd an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya baca bahasa Arab sanad, saya tak terjemahkan, cuma saya akan ambil perawi yang terakhir.
Maka perawi yang terakhir pada hadis ini adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tuqbalu salatum bighairi tuhur. Apakah terjemahnya kalau kita tengok di Telegram kuliah Ummah Aziz? La tuqbalu solat tidak akan diterima bighairi, tanpa tuhur, tanpa bersuci hadas dan juga daripada khabath. Solat tak diterima tanpa bersuci. Wala sadaqah min ghulul, dan sedekah tidak akan diterima daripada sifat khianat. Ghulul maksudnya khianat. Pada waktu itu memberi maksud mencuri dan sebagainya. Maka apakah pengajaran daripada hadis ini yang kita boleh dapat? Yang pertama, pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, kalau kita lihat secara ringkas, maka hadis ini menerangkan bahawa ini adalah dalil wajib untuk ada taharah, bersuci ketika mana nak solat, wajib. Sebab pada waktu itu Nabi bersabda la tuqbal, tidak akan diterima. Maksudnya wajib untuk ada taharah. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh dapat, kata para ulama, daripada perkataan la tuqbal. Maksud la tuqbal terjemahnya tak diterima, tetapi ianya juga, kata para ulama, memberi makna la tujza, tidak akan diberi sebarang pahala. Lalu jangan ingat, kalaulah tak diterima, oh tak apa, Allah bagi pahala kot. Sebab pada waktu tu kita dah berusaha, pahala pun tak dapat. Sebab itu sangat penting untuk kita mengambil berat tentang syarat sah sesuatu ibadah. Maka kata para ulama hadis, la tuqbal memberi makna la tujza'u, pahala pun tak diberi. Maka itu pengajaran yang kedua, pahala pun tak dapat. Tak ada pahala kalau solat tanpa taharah. Tak ada pahala kalau bagi sedekah tanpa daripada hasil yang haram. Dan pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat sama, sedekah daripada harta yang haram, daripada hasil yang haram, seperti khianah, seperti mencuri, yang Nabi sabda wala sadaqah min ghulul, ianya bukan sekadar tak diterima, bahkan pelakunya akan diazab dan diseksa. Maka sebab itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Abu Isa, muka surat 54, qala Hannad, maka berkata Hannad fi hadisi, dalam hadisnya, illa bituhur. Apakah maksud Imam Nawawi dalam perkataan Imam Tirmizi dalam perkataan ini? Maka di awal sanad Imam Tirmizi bawakan dua nama guru dia. Kata Imam Tirmizi, hadis yang sama aku belajar daripada guru aku bernama Qutaibah. Hadis yang sama aku belajar daripada guru aku yang bernama Hannad bin Sari. Maka hadisnya lebih kurang sama. Cuma hadis Qutaibah dengan perkataan bighairi, hadis Hannad dengan perkataan illa, itu je beza yang Imam Nawawi, Imam Tirmizi highlightkan. Kita nampak bagaimana ulama-ulama hadis terdahulu betapa tekun mereka menjaga periwayatan hadis. Qala Abu Isa, Abu Isa ini adalah kunyah Imam Tirmizi. Berkata Imam Tirmizi, hadzal hadis ini asahhu syai'in, adalah hadis yang sanadnya paling sahih fi hadzal bab, berkenaan tajuk ini. Maksudnya solat tak diterima tanpa bersuci. Riwayat yang paling kuat adalah hadis yang kita baca tadi, Abdullah bin Umar. Wa ahsan, dan sanad yang paling baik. Namun dalam hadis ini ada juga hadis-hadis daripada perawi yang lain. Sebab itu kata Imam Tirmizi wa fil bab. Apakah maksud bila Imam Tirmizi sebut je wa fil bab? Wa fil bab terjemahannya adalah dan di dalam bab ini. Tetapi bila Imam Tirmizi sebut wafil bab, bukanlah bererti hadis yang sama yang kita baca tadi, la tuqbalu salatum bighairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Bukan bermaksud hadis yang sama, tetapi hadis yang lebih kurang sama. Perkataan dia mungkin berbeza dan lain-lain, tetapi hadis tu lebih kurang sama. Maka Imam Tirmizi secara ringkas sebutkan ada hadis yang lebih kurang sama, yang nama perawinya sekian-sekian. Kalau nak tahu boleh cek, tapi tak dinukilkan di sini. Maka sebab itu kata Imam Tirmizi, wa fil babi an abil malih an abihi wa abi Hurairah wa Anas radhiyallahu anhu. Siapakah Abul Malih? Wa Abul Malih ibnu Usamah
Abul Malih adalah anak kepada Usamah yang mana namanya adalah Amir, dan ada mengatakan namanya Zaid bin Usamah bin Umar Al-Hudali. Kat sini kita nampak kelebihan Imam Tirmizi, beliau bukan sekadar kongsi hadis tetapi memperkenalkan para perawi. Kita berhenti di sini, kita akan sambung hadis yang kedua pada jam 7.40 nanti insya-Allah. Dan nak masuk subuh. Terima kasih kepada semua. Jumpa pada jam 7.40 untuk sesi yang berikutnya insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.